Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali dengan saya, Cikgu Siti Hamsiah dalam kelas PDPR RBT tingkatan 1. Saya harap semua pelajar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sihat dan ceria di samping keluarga yang tersayang. Baiklah pelajar, pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam bab 1 iaitu tajuk pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Untuk hari ini kita akan belajar lagi beberapa subtopik. Sebelum itu, kita lihat dulu apa objektif pelajaran yang kamu perlu capai. Baiklah, pada akhir pembelajaran pada kali ini, pastikan kamu dapat mencapai dua objektif ini. Iaitu yang pertama, pelajar dapat menerokai kriteria reka bentuk yang baik. Dan yang kedua, pelajar dapat membina objek asas. Okey, kamu boleh buka dan rujuk buku teks RBT tingkatan 1, muka surat 14. Dalam subtopik yang pertama ni, kita akan belajar tentang kriteria reka bentuk yang baik. Contohnya, kita nak hasilkan sebuah produk. Saya bagi contoh, saya nak hasilkan sebuah beg yang baik, yang cantik, elok dan menarik. Apa kriteria yang saya perlu pertimbangkan untuk saya hasilkan beg seperti ini? Baiklah pelajar, sebelum ini kamu telah pun belajar tentang elemen reka bentuk dan prinsip reka bentuk. Setelah kamu dapat membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk beberapa produk yang berada di pasaran, kini kamu pula perlu tahu mengenai kriteria reka bentuk yang baik. Apa itu kriteria? Kriteria merujuk kepada asas pertimbangan yang digunakan untuk menilai sesuatu rekaan reka bentuk. Kriteria yang baik perlu dikenal pasti supaya dapat membantu kamu membina lakaran objek asas nanti. Terdapat 5 kriteria reka bentuk yang baik yang kamu perlu ketahui. Kita lihat kriteria yang pertama iaitu kecenderungan inovasi. Kecenderungan inovasi menjadikan sesuatu produk itu kelihatan unik dan lebih berdaya saing daripada produk sedia ada dalam pasaran. Sebagai contoh, beg sekolah. Dekat pasaran memang ada banyak beg sekolah. Tetapi, apa yang kamu nak hasilkan supaya beg sekolah itu ada inovasi? Mungkin kamu boleh hasilkan beg sekolah yang mudah alih seperti ada roda atau beg yang banyak kegunaan dan boleh laras. Contohnya, kita boleh guna beg itu untuk isi buku dan kita juga boleh besarkan ruangan beg itu untuk isi baju-baju yang banyak juga. Kebiasaannya, produk yang mempunyai kecenderungan inovasi akan mempunyai fungsi yang telah ditambah baik supaya kelihatan lebih menarik. Sebagai contoh, kereta B kelihatan lebih baik berbanding kereta A. Kriteria reka bentuk yang baik yang kedua ialah kreativiti. Kreativiti melibatkan idea baharu dalam menghasilkan produk reka bentuk. Selain itu, kreativiti dapat memperbaiki fungsi produk sedia ada bagi memberi manfaat yang lebih baik atau lebih pelbagai fungsinya. Jika kamu lihat di sini, ada contoh kerusi yang fungsinya untuk kita duduk. Tapi dalam masa yang sama, ada rak untuk simpan buku di sekelilingnya. Ini dapat memudahkan pengguna kerusi ini untuk ambil buku tanpa perlu bangun dan bergerak. Yang ketiga, keaslian reka bentuk. Keaslian reka bentuk menekankan kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan produk serta tidak meniru produk sedia ada. Contohnya, kalau kamu nak hasilkan jam tangan, kamu kena hasilkan jam tangan yang tak ada lagi di pasaran. Kamu tak boleh meniru rekaan bentuk jam tangan orang lain. Kalau kamu lihat di sini, ada gambar burung helang yang cuma terdapat di Langkawi sahaja. Kriteria reka bentuk yang baik yang keempat pula ialah kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Produk yang dihasilkan perlu mempunyai ciri-ciri kekuatan iaitu tidak mudah rosak ataupun hancur. Kualiti produk ditentukan melalui ketahanannya semasa digunakan. Dengan adanya dua kriteria tersebut, produk itu mudah memasuki pasaran. Jadi, jika kamu nak hasilkan apa-apa produk, pastikan produk itu tahan lasak, boleh dijual dan akan dibeli.
Contohnya, jika kamu nak hasilkan kerusi, janganlah hasilkan kerusi yang baru 2-3 hari duduk dah patah. Kriteria reka bentuk yang baik yang kelima dan yang terakhir ialah ergonomik. Kata kunci di sini ialah selesa. Ergonomik ialah satu ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk. Ciri ini biasanya menjadi pilihan manusia. Contohnya dalam pembuatan kerusi, ciri ergonomiknya harus dapat memberikan keselesaan kepada pengguna dan mengelakkan kesakitan pinggang dan leher. Di sini kamu dapat lihat contoh reka bentuk kerusi yang mempunyai ciri-ciri ergonomik. Baiklah pelajar, kita telah belajar berkaitan 5 kriteria reka bentuk yang baik iaitu kecenderungan inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, kualiti dan kebolehpasaran, dan ergonomik. Di sini kamu dapat lihat kriteria reka bentuk yang baik untuk satu produk iaitu periuk untuk teknologi dahulu dan juga teknologi sekarang. Di mana pada teknologi sekarang, inovasi pada periuk ini lebih banyak fungsinya dan lebih cepat masak. Manakala dari segi kreativiti pula, idea baharu yang lebih bermanfaat pada periuk ini. Keaslian reka bentuk pula, reka bentuknya berbeza dan lebih menarik. Manakala dari segi kualiti dan kebolehpasaran, periuk ini adalah tebal, tidak berkarat, tahan lama dan mudah dipasarkan. Manakala dari segi ergonomik pula, pemegang periuk ini adalah lebih mudah dan lebih selamat. Baiklah pelajar, kita masuk kepada standard pembelajaran yang seterusnya iaitu 1.1.7 membina objek asas. Satu daripada cara awal untuk menzahirkan idea reka bentuk adalah melalui pembinaan objek asas. Melalui objek ini, prinsip dan elemen reka bentuk boleh diaplikasikan. Pembinaan ini bermula dengan memilih beberapa bentuk geometri asas untuk dijadikan bongkar. Bentuk asas seperti bulatan, silinder, segitiga dan poligon akan digabungkan menjadi objek yang baharu. Teknik penggabungan lazimnya digunakan bagi mendapatkan satu objek yang baharu. Di sini kamu dapat lihat ada pelbagai bentuk geometri. Bentuk-bentuk asas geometri ini biasanya akan digabungkan untuk membentuk satu objek yang lain. Sebagai contoh, kamu boleh lihat pada aiskrim ini. Apakah gabungan bentuk asas yang terdapat pada aiskrim ini? Jika kamu dapat lihat di sini, terdapat bentuk asas, kon dan juga bulatan. Baiklah pelajar, untuk tugasan hari ini, mari kita buat sama-sama. Yang pertama, kamu perhatikan objek-objek yang ada di sekeliling kamu. Yang kedua, lakarkan 6 objek asas geometri yang kamu lihat. Yang ketiga, lakarkan pula satu reka bentuk yang terdiri daripada gabungan objek asas geometri dengan mengaplikasikan 2 elemen reka bentuk dan 2 prinsip reka bentuk. Dan yang keempat, kamu boleh kongsikan hasil lakaran kamu dengan kawan-kawan yang lain dalam grup pembelajaran kita. Ini adalah bentuk-bentuk asas geometri yang saya telah buat dan saya telah gabungkan untuk membentuk satu objek yang lain. Kamu juga boleh menggunakan bentuk-bentuk geometri yang lain untuk membentuk satu objek yang baru. Jangan lupa juga masukkan 2 elemen reka bentuk dan 2 prinsip reka bentuk dalam objek yang kita telah buat ini. Untuk mencantumkan objek-objek asas geometri tadi, sebenarnya kita boleh menggunakan 4 teknik pembinaan objek. 4 teknik ini biasanya kita gunakan bagi mendapatkan satu objek yang baharu. Untuk teknik pembinaan yang pertama, pembenaman. Pembenaman berlaku apabila sesuatu objek asas dimasukkan ke dalam objek yang lain. Contohnya, cantuman pada kerusi. Untuk teknik yang kedua, pembuangan. Pembuangan ialah satu teknik di mana bahagian yang tidak dikendaki kita buangkan. Pembuangan ini boleh dilakukan dengan cara mengerat, menebuk ataupun mencungkil keluar. Teknik pembinaan objek yang ketiga ialah penyatuan. Teknik penyatuan dilakukan dengan mencantumkan 2 ataupun lebih objek tanpa melibatkan pembuangan ataupun pembenaman. Penyatuan biasanya dilakukan dengan menggunakan paku, skru,
glue dan juga rivet. Penyatuan boleh dilakukan secara bertindih pada tempat yang sama ataupun pada bahagian bucu atau sebahagiannya sahaja. Teknik yang terakhir ialah peleraian. Peleraian bermaksud objek asas dileraikan sehingga menjadi objek yang baru dan yang lebih ringkas. Di sini kamu dapat lihat teknik-teknik pembinaan objek tadi kita gabungkan untuk membentuk satu kerusi yang menarik. Untuk menguji kepahaman kamu berkaitan standard-standard pembelajaran yang kita telah pelajari pada hari ini, cuba kamu lakarkan satu reka bentuk kabinet TV yang terdiri daripada gabungan asas geometri dengan mengaplikasikan 4 teknik pembinaan yang kita telah pelajari tadi. Baiklah pelajar, untuk hari ini kita telah pun belajar berkaitan 5 kriteria reka bentuk yang baik, bagaimana untuk membina objek asas dan 4 teknik pembinaan objek. Saya harap kamu telah pun faham berkaitan dengan topik-topik yang kita telah pelajari pada hari ini. Baiklah pelajar, setakat ini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk hadir lagi pada kelas yang seterusnya. Stay at home and stay safe. Bye semua.